Okay, طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat pagi ini? Alhamdulillah, semua okey ya? Okey. Hari macam kurang ya? Apa dia? Oh, ada kat rumah. Diperingatkan kepada saya, jangan lupa teman-teman di rumah. Ya, yang di rumah, apa khabar? Sekejap ya, kipas ni. Yang lain di rumah. Yelah ya, kalau mereka yang muslimah yang dalam keadaan haid, kita sarankan di rumah lah ya, okey. Sebab kita adakan di Dewan Solat Utama, jadi kita nak buat dekat luar pun susah juga. Baik, Alhamdulillah muslimah semuanya, pada pagi ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan bab kita yang ke-50. Kita ada satu lagi hadis ya untuk kita selesaikan, dan saya akan masuk kepada bab yang ke-51 juga untuk kita gabungkan perbincangan antara kedua-dua hadis, iaitu hadis yang terakhir di bab kita yang ke-50. Nanti kemudian kita akan masuk terus ke bab kita yang ke-51. Baik, untuk bab kita yang ke-50 di sini ya, di muka surat 435. Betul? 401. Baik, 435 atau muka surat 401 ya. Kita akan masuk kepada perbincangan hadis yang terakhir di bab yang ke-50. Baik, kita baca terlebih dahulu hadis ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. Maksud daripada hadis kita ya, yang ke-131 dalam kitab Imam Al-Bukhari dan juga dalam kitab syarah kita di sini Fathul Bari, Ismail telah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Malik meriwayatkan kepadaku dari Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada sebuah pohon, sebuah pokok yang tidak pernah gugur daunnya, dan pokok itu adalah perumpamaan seorang Muslim. Cuba kalian sebutkan pohon apakah itu. Jadi ya, kita lihat begini muslimah. Ada pada satu masa Nabi SAW
baginda duduk bersama dengan para sahabat pada pagi itu atau pada masa itu. Lalu baginda mempertanyakan kepada para sahabat yang lain tentang satu pokok. Jika kita rujuk kepada hadis kita yang lepas tentang perbincangan hadis ini, ada satu keadaan yang mana Nabi SAW dibawakan kepada baginda dengan buah korma. Jadi pada masa itu, ini Abdullah ibn Umar ceritakan. Siapa Abdullah ibn Umar? Anak kepada Umar bin Al-Khattab. Anak kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi Ibn Umar tadi, Abdullah ibn Umar ini, dia kata pada masa itu Nabi SAW diberikan dengan setangkai kurma. Ada dalam riwayat mengatakan jumar. Jumar ni maksudnya jantung kurma tu kan. Lalu Nabi tanya dengan soalan ini kepada sahabat-sahabat yang ada di sekitar baginda. Iaitu Nabi kata kepada mereka, ada satu pokok. Ada satu pokok yang tidak pernah gugur daunnya. Pokok ini daunnya tak pernah gugur. Dan Nabi kata, pohon itu perumpamaannya seperti seorang Muslim. Jadi Nabi suruh teka, pokok apakah itu? Nabi kata kepada sahabat, cuba teka. Cuba kalian beritahu pada aku, pokok itu pokok apa? Jadi di dalam riwayat ini, dalam riwayat Imam Al-Bukhari ini disebutkan kepada kita, orang-orang mengira bahawa pohon tersebut adalah pohon yang tumbuh di pedalaman. Maknanya pokok-pokok apa-apalah kan yang selain yang akan Nabi SAW sebutkan. Dan Abdullah ibn Umar di dalam hadis ini dia kata apa? Sementara terdetik dalam diriku bahawa pohon itu adalah pohon kurma. Jadi Abdullah ibn Umar dalam hati dia ni, dia dah agak dah pokok yang Nabi maksudkan itu adalah pokok kurma. Cuma dia tak suarakan, dia tak jawab soalan itu. Kan? Kemudian diberitahu kepada kita di sini, Abdullah berkata, tetapi aku malu untuk mengatakannya. Ini antara sebab dia. Kan? Kenapa dia tak suarakan jawapan yang memang sudah terdetik dalam diri dia. Sebab dia kata, fastahyaitu. Kerana aku malu. Bertepatanlah dengan bab kita yang membincangkan tentang malu tu. Jadi, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada kami pohon apakah itu. Jadi para sahabat ni mereka dah teka-teka kan, teka pokok ni salah, teka pokok itu salah. Akhirnya mereka give up. Mereka kata kepada Nabi, beritahu kepada kami, apakah pokok yang kamu maksudkan? Pokok apakah itu? Jadi di sini apa kata Nabi? Baginda pun menjawab, pokok tersebut adalah pokok kurma. Hiyan nakhlah. Nabi kata ia adalah pokok kurma. Jadi Abdullah berkata, kemudian aku ceritakan kepada ayahku tentang jawapan yang terdetik dalam hatiku. Jadi lepas duduk-duduk tu semua kan, Abdullah ibn Umar dia pun beritahu kepada ayah dia. Itu Umar bin Al-Khattab. Dia kata kepada ayahnya, tadi sebenarnya dah tahu dah pokok tu pokok kurma kan, tapi tak cakap kan. Kemudian bila Umar bin Al-Khattab dia tahu yang Abdullah ibn Umar tahu tentang jawapan itu, jadi Umar bin Al-Khattab pun kata kepada dia, seandainya kamu menjawabnya, tentu hal itu lebih aku sukai. Kalau kau jawab tadi kan, yang masa Nabi tanya tentang pokok apa tu, kalau kau jawab tu lagi bagus. Aku suka situasi yang begitu, aku suka sangat. Kemudian Umar kata di sini, tentu hal itu lebih aku sukai daripada aku memiliki ini dan itu. Baik, kita lihat kepada syarah hadis di sini. Syarah hadis ni ringkas sahaja. Kita ada perkataan haddatsana Ismail meriwayatkan kepada kami. Siapa dia di sini? Diberitahu kepada kita bahawa dia adalah Ismail bin Abi Uwais. Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma ini sudah dijelaskan Imam Al-Bukhari pada
di awal kitab Al-Ilm. Kita pernah tak bincang tentang hadis ini? Pernah, okey. Di bab yang keberapa? Kan jauh sangat. Jauh sangat, ya? 5. 5 ke 4? Dengar sekarang kita bab 50. Hadisnya pernah kita bincangkan di bab yang sama ada 4 atau 5, jauh sangat tu. Ingat lagi tak? Soalan cepu emas. Ingat lagi tak apa yang kita bincangkan di bab yang keempat dan kelima? Actually dia dua dimuatkan oleh Imam Al-Bukhari hadis ini pada bab yang keempat dan lima. Tak silap saya lah. Okay, bab 4 dan 5 yang mana kedua-dua hadisnya dimuatkan oleh Imam Al-Bukhari untuk membincangkan tentang ilmu. Jadi untuk bab yang ke-50 dibawa sekali lagi kepada kita. Kenapa dibawa kepada kita sekali lagi? Dijelaskan di sini kepada kita. Dan Al-Bukhari mencantumkan hadis itu kembali pada bab ini. Maknanya disebut lagi hadis ini pada bab yang ke-50 ini kerana di dalamnya tercantum ucapan Ibn Umar, fastahyaitu. Ya, fastahyaitu maksudnya tetapi aku malu. Kerana bab ini kita bincangkan tentang rasa malu. Jadi Imam Al-Bukhari dia nak tunjukkan contoh antara bagaimana orang yang malu itu, ya, antara contohnya ialah kisah Ibn Umar ini. Kenapa dia tak jawab walaupun jawapannya ada, tapi kerana dia kata saya malu. Sebab itu dia bawakan kembali hadis kita ini, ya, di bab yang ke-50 walaupun kita dah bincangkan dengan panjang lebar di bab yang keempat dan yang ke-5. Kemudian di sini ada juga disebutkan selain daripada ungkapan kata tetapi aku malu itu tadi dan ungkapan penyesalan Umar mengapa anaknya tidak menjawab pertanyaan tersebut hanya kerana malu. Jadi Umar ni dia rasa disappointed sikit lah. Dia rasa kesal. Kenapa? Kerana malu tak jawab. Kalau jawab kan bagus. Ni bukan apalah sebab bila Ibn Umar jika dia memberikan jawapan itu, kita dapati mungkin di sana nak ada doanya daripada Nabi SAW untuk beliau. Ya, jadi seorang ayah pasti suka bila Nabi mendoakan keberkatan, ya, untuk anaknya itu tadilah itu sebenarnya yang diinginkan oleh Umar. Namun kita tak nafikan Ibn Umar ni memang orang yang bijak. Kita tak nafikan, ya. Tapi antara sebab mengapa Ibn Umar dalam peristiwa ini dia tak berikan jawapan kerana rasa hormatnya kepada sahabat Nabi yang senior. Kerana di sekitarnya ada sahabat-sahabat Nabi yang lebih tua dari dia. Jadi hormatlah kan, ada makcik-makcik macam itu kan. Ada makcik-makcik, ada kakak-kakak. Takkan kita ni yang budak-budak sibuk-sibuk nak beri jawapan. Macam gitulah keadaannya, contohnya gitu. Jadi di sini Ibn Umar dia seganlah kan nak jawab. Ada Abu Bakar, bapak dia sendiri pun ada kat situ kan. Umar dia tiba-tiba nak masuk line tu kan, nanti takut orang cakap apa pula. Gitulah keadaannya. Jadi rasa hormatnya, maknanya ada dua sebab di sini. Satu, kerana dia malu. Kedua, kerana rasa hormatnya kepada para sahabat Nabi yang lain, yang lebih senior daripada dia. Baik, seterusnya itu juga yang ada di perenggan kita yang kedua di sini. Sebenarnya sikap malu Ibn Umar tersebut yang disebabkan oleh perasaan hormatnya kepada para sahabat yang lebih tua darinya. Dah dijelaskan kepada kita, ya, di perenggan yang kedua ini. Tapi boleh diatasi, sebenarnya hal itu boleh diatasi dengan memberitahukan jawapannya kepada orang lain secara rahsia agar orang itu menyampaikannya kepada Nabi. Namun di sini kita dapati Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia ketika dia syarahkan hadis ini dia kata apa yang dirasai oleh Ibn Umar itu sebenarnya ada jalan keluarnya. Mungkin dia boleh sampaikan kepada sahabat Nabi yang senior, salah seorang itu kan. Kemudian salah seorang itu beritahu kepada Nabi apa jawapannya. So kita boleh ambil istifadah, maksudnya pengajaran daripada hadis kita yang ini.
Jika kita antara yang termuda, ketika kita ada discussion, kita ada satu perbincangan ya, dalam kelas ni apa, mungkin kita malu nak suarakan kerana kita rasa kita muda. Mungkin kita boleh beritahu kepada orang sebelah kita, rakan di sebelah kita yang kita rasa lebih tua tu kan. Bukan tua lah, nanti orang marah cakap tua yang lebih yang lebih senior, cakap senior lah sedap sikit ya. Senior tau, jangan main-main ya. Awak freshie macam tu. Yang lebih senior tu kita beritahu kepada kawan kita kan. Apa tu jawapannya gini cuba awak cakap dengan ustazah. Jadi kawan tu akan cakapkan untuk kita. Ini saranan daripada Ibn Hajar Al-Asqalani ketika dia mensyarahkan hadis ini. Dia kata boleh sahaja kalau Ibn Umar dia memilih untuk buat sedemikian. Kerana apa dia kata gini? Dengan demikian ia dapat menggabungkan dua maslahat. Jadi kalau Ibn Umar dia buat sebagaimana yang disarankan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani, di dalam penjelasannya ini dia kata ada dua. Ada dua maslahat yang boleh kita dapatkan. Pertama, dia kata di situ, dia tak cakap di situ. Baik, saya cakap di sini. Pertama, satu ialah kita belajar tentang rasa malu tadi. Ya, sebab tadi kan dia kata saya tak berikan jawapan itu kerana apa? Malu. So kita belajar. Ini adalah malu yang baik. Ya, rasa malu yang baik yang ada pada diri dia. Kemudian, yang kedua ialah ia akan menonjolkan keistimewaan dia. Daripada sudut intelektual dia, kebijaksanaan dia. Itu maksud dua maslahat yang diletakkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab ini. Oleh kerana itu setelah bab ini Al-Bukhari mencantumkan dua maslahat. Oleh kerana itu setelah bab ini Al-Bukhari mencantumkan bab man istahya fa amara ghairahu bisual, iaitu siapa orang yang rasa malu bertanya lalu dia suruh orang lain untuk menanyakannya. Okey, baik. Sebelum kita masuk kepada bab yang ke-51 saya rasa baik jika kita bincang sedikit tentang hadis ini berkenaan dengan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang beriman. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam Muslim wahia mathalul muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa pokok ataupun pohon yang mana daunnya tidak gugur itu ia seperti orang muslim. Jadi siapakah orang muslim? Apakah pokok itu? Dan Nabi kata ia adalah pokok kurma. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang lain menjelaskan tentang perumpamaan ini. Ya, kalau kita rujuklah kepada bab kita yang keempat dan kelima Nabi SAW ada menyebutkanlah tentang hadis yang umum dan hadis yang khusus berkenaan dengan perumpamaan yang diberikan. Sebab perbincangan para ulama tentang hadis ini, jika kita nak sentuh berkenaan dengan perumpamaan itu, mereka ni muskil. Adakah pokok kurma tu keseluruhannya sama dengan orang Muslim? Ataupun ada beberapa bahagian sahaja yang sama pada diri orang Muslim. Jadi di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia berikan kepada kita dengan dua pendapat. Dalam perbincangannya di situ pada bab yang keempat yang kelima saya nak bawa sedikitlah, mungkin ada teman-teman kita yang baru ikuti kuliah kita, teman-teman kita di rumah juga yang baru ikuti pengajian ustazah, mungkin tak sempat untuk, bukan tak sempat, memang tadi tak baca pun bab yang keempat dan yang kelima itu. Kita lihat sedikit apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi bila Nabi kata orang Muslim perumpamaannya seperti pokok kurma. Baik, kita lihat di sini. Nak draw pokok kurma macam mana? Pokok kelapa. Macam pokok kelapa. Betul ke Kak? Oh, kalau Asia pokok kelapa. Tapi tu Asia jugalah ya. Pokok kurma. Tak payahlah, kita tulis saja nama dia. Kak Zah kata tak payahlah. Nanti kan dia jadi scribble yang menghodohkan. Okay.
Susah payah jawab. Yang penting tahulah ya pokok kurma bagaimana. Kalau tak tahu sila google lah. Pokok kurma tu bagaimana. Atau macam tadi Kak Dewi kata macam pokok kelapa. Bolehlah faham-faham kan. Kalau siapa-siapa yang pergi kat Singapura ada pokok kelapa tak Kak? Kat mana? Dekat tepi pantai banyak. Okey. Siapa nak tengok pokok kelapa boleh pergi tepi pantai ya. Tak tahulah generasi sekarang ni dia nampak pokok kelapa tu tahu ke tak pokok kelapa. Baik, pokok kurma dan orang Muslim. Nabi berikan perumpamaannya. Satu, dalam sebuah hadis, ya, Nabi SAW menyebutkan bahawa Nabi kata, bila Nabi tanya kepada para sahabat tu tadi kan tentang pokok tu, jadi mereka tak dapat jawab. Bila mereka tak dapat jawab, Nabi SAW pun kata kepada mereka, ya nakhlah, ia adalah pokok kurma, ya, la tasqutu laha anmulah, yang mana daunnya tak gugur. Jadi Nabi kata apa? Wala tasqutu limu'minin da'wah, sebagaimana orang muslim, sebagaimana orang mukmin, di sini digunakan perkataan mukmin ya, sebagaimana orang yang beriman doanya tidak gugur. Jadi di sini pada ungkapan kata Nabi itu tadi, ada di kalangan para ulama hadis. Ketika mereka mensyarahkan hadis ini, mereka kata apa? Nabi umpamakan kita seperti daunnya, daun pokok kurma itu. Kerana hadis ini secara jelas menunjukkan ada pengkhususannya. Nabi kata ia adalah pokok kurma yang mana daunnya tidak gugur, sebagaimana orang yang beriman doanya tidak gugur. Itu kata Nabi. Okey? Jadi untuk poin yang pertama kita kata perumpamaan itu lebih spesifik pada daunnya. Kerana apa? Doa yang tidak gugur. Apa maksud doa yang tidak gugur di sini? Apa maksud kita kata orang beriman doanya tidak gugur? Cik Asia nak jawab. Doa yang tidak ditolak. Okey, itu maksudnya. Mumtaz Cik Asia. Kita lihat begini, kita sebagai seorang Muslim, seorang yang beriman, kita ada senjata yang paling ampuh dalam kehidupan kita, iaitu doa. Ya, doa kita adalah doa yang paling kuat. Itu tidak ada pertikaian di kalangan para ulama. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? Doa seorang Muslim, dia sentiasa ada potensi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama mana dia tak buat 3 perkara. Apa-apa yang kita doa, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat doa kita. Maknanya doanya tidak gugur. Itu senjata kita sebagai seorang yang beriman. Tapi kalau kita buat 3 perkara ini, doa itu yang asalnya Nabi kata doa yang Allah angkat, tapi dia tidak dikabulkan. Kerana apa? Pertama Nabi kata orang itu dia doa dengan doa yang mengandungi kemaksiatan. Okey? Doa yang maksiat ni macam mana? Minta benda-benda yang tak baik. Siapa nak bagi contoh pada Ustazah? Tak boleh letak dekat. Apa dia? Tak dengar. Putuskan silaturahim. Itu poin kita yang kedua. Sebab tadi Nabi kata ada 3 perkara. Ya, ada 3 perkara. Satu, bila kita doa benda-benda yang tak baik. 2 ialah bila kita doa tentang hal untuk memutuskan silaturahim.
3, bila ada isti'jal dalam doa kita. 3 perkara ini, bila kita gabungkan dalam doa kita, ia adalah doa yang tidak dikabulkan. 1, doa hal-hal yang maksiat. Contoh kan, mintalah, ya Allah ya Tuhanku, minta-mintalah, hai, ni kena nombor aku ni. Macam gitu doanya. Itu maksiat boleh ke? Boleh ke tak? Ketawa kenapa? Saya tak main nombor jangan tiba-tiba pula. Ustazah Sakinah ni macam experience je berbual ya. Tak. Apa yang gitu kan? Kita doa, mudah-mudahan cik tu turun tangga jatuh je padan muka dia. Ni doa yang tak baik begini. Ada unsur dosa pada doa itu. Allah tak angkat doa yang begini. Ataupun yang kedua tadi, doa yang nak putuskan silaturahim. Doa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan laki aku ni tak pergi rumah mak dia sampai bila-bila. Ini doa kita putuskan silaturahim. Kan? Ya tak boleh. Benda-benda yang begini ia berdosa. Ataupun yang ketiga, Nabi kata apa? Isti'jal. Isti'jal ni para sahabat tanya, mal isti'jal? Wahai Rasulullah, apakah dimaksudkan dengan isti'jal? Nabi kata, orang itu bila dia doa kepada Allah, dia kata apa? Qad da'autu wa lam ara. Aku dah berdoa tapi aku tak nampak Allah kabulkan doa aku. Dia tergesa-gesa maksudnya. Okey? Isti'jal maksudnya dia tergesa-gesa. Tergesa-gesa maksudnya nak cepat sangat Allah kabulkan doa dia. Sedangkan kita sendiri tahu, kalau kita doa hari ini, adakah hari ini Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan? Ada orang doa bertahun-tahun Allah Subhanahu Wa Taala belum kabulkan. Ya? So begitu keadaannya. Namun orang yang ketiga ini, bila dia doa kepada Allah, dia kata, aku dah doa dah. Apa Allah tak kabulkan doa aku? Akhirnya, Nabi kata apa? Dia berputus asa. Lalu dia tinggalkan doanya. Dah berhenti doa dah. Dah tak doa lagi dah. Jadi 3 keadaan ini. Namun yang penting, ingin saya tekankan pada perbincangan kita berkenaan dengan doa yang tidak gugur, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, jangan lupa, pada bab kitab Al-Iman, kalau siapa yang ikut untuk jilid kita yang pertama, Imam Al-Bukhari ada meletakkan satu bab. Dia kata apa? Doa'ukum imanukum. Doa kalian adalah bukti keimanan kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita berdoa kepada Allah, bermakna kita ada keimanan yang tinggi kepada Allah. Tawakal kita, permohonan kita, rendah dirinya kita, rasa hambanya kita ini kepada Allah. Tapi dalam keadaan kita ni beriman kepada Allah, kita panjatkan doa kita kepada Allah, kita ada rasa Allah tu tak dengar doa kita. Di mana letaknya tawakal kita, keimanan kita pada Tuhan yang kita akui sebagai Tuhan kita. Jadi sebab itu, yang ketiga ini, doanya juga ditolak. Sebab dia berhenti daripada berdoa. Namun jangan lupa muslimah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi kata gini kepada kita, apa-apa yang kita doakan, Allah akan beri pada kita. Ya, Allah akan beri pada kita. Tapi Allah berikan kepada kita dengan 3 cara. Ya, dengan antara salah satu caranya, pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan percepatkan untuk mengkabulkan doa kita. Pertama gitu. Ya, sebab tu tak hairan ada orang yang dia berdoa, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, dia doa hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doanya. Mungkin minggu depan Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba kabulkan doanya. Kan maknanya cepat. Penantiannya tidak begitu lama. Tapi jangan lupa, ada di kalangan kita Allah letakkan ia pada kategori yang kedua. Apa dia kategori yang kedua? Kategori yang kedua ini, bila kita doa kepada Allah, Allah simpan untuk akhirat kita. Allah tak beri di dunia ini, memang kita tak nampak, tak ada pun, tak nampak apa-apa pun, Allah tak kabulkan pun. Tapi jangan lupa, mungkin ia berada pada yang kedua.
Baik, seterusnya yang ketiga. Tadi pertama saya kata apa? Bukan saya kata, Nabi kata. Nabi kata apa tadi yang pertama? Cepat dikabulkan. Kedua? Disimpan, maksudnya ditunda di akhirat. Kerana jangan lupa ya, kita dekat akhirat kita amat perlukan Allah. Kalau di dunia ini kita doa, ya Allah, kau permudahkanlah urusan aku. Tapi kita rasa makin susah urusan kita kan? Urusan akhirat lebih susah daripada urusan kita di dunia. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan untuk akhirat kita, alhamdulillah. Sebab di akhirat kita amat perlukan bantuan Allah untuk senangkan setiap urusan kita di akhirat. Kerana masanya, keadaannya, situasinya yang begitu kacau bilau sehingga kadang-kadang kita tak tahu kita nak buat apa di akhirat kelak. Namun kalau Allah Subhanahu Wa Taala tunda, Allah letak di akhirat kelak kan? Yang kita minta pada Allah senangkan, Allah tundakan di akhirat. Masya Allah, tabarakallah, itu juga baik untuk kita. Jadi lihat pada sudut yang positif ya tentang doa ini. Dan yang ketiga, Nabi kata apa? Allah hapuskan. Maksudnya mungkin ada yang kita doa ia tak baik untuk kita. Bila Allah kabulkan, ia jadi sesuatu yang tidak baik untuk kita. Sebab itu Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kadang-kadang dalam hidup kita, kita minta A, tapi yang kita dapat adalah B. Kenapa Allah beri kita B? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya, kerana Allah yang menciptakan kita. Jadi yang penting di sini sebagai seorang yang beriman, bagaimana husnuzan kita kepada Allah. Sangka baik kita kepada Allah ni bagaimana? Dan Nabi SAW dah sebutkan tu tadi. So, kalau kita yang berada pada tempat yang ketiga tadi kan, kita nampak doa kita Allah tak kabulkan ya. Saya dah doa dah ustazah, dah 20 tahun, 30 tahun, Allah tak kabulkan pun doa saya. Saya kata gini, cuba lihat di sekitar kita, apa yang kita ada? Yang kita minta, Allah tak beri. Tapi ada yang tidak kita minta, Allah beri pada kita. Yang kita tak pernah sangka Allah beri pada kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui itu yang terbaik untuk engkau. Apa yang kau minta ia tak baik untuk engkau. So begitu keadaan kita sebagai seorang yang beriman, itu maknanya doa kita tak pernah gugur. Ya? Doa kita tak pernah gugur. Allah tak pernah tolak doa kita. Tapi kalau Allah lihat doa kita ni ada benda-benda yang tak kenanya dengan penciptaan kita, Allah Maha mengetahui nak buat apa dengan doa yang kita panjatkan itu tadi. Sebab itu orang beriman begitu keadaannya. Yang Nabi umpamakan seperti pokok kurma yang daunnya tidak gugur kerana doanya yang tidak gugur. Ya, doanya yang tidak ditolak, melainkan kalau kita buatlah perkara-perkara yang menyebabkan doa kita tertolak. Okey, antaranya lah yang 3 perkara yang kita bincang itu tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, yang kedua. Dalam riwayat yang lainnya, kita dapati bahawa Nabi SAW menyebutkan tentang perumpamaan pokok kurma dengan orang Muslim ini keseluruhan pokoknya. Tadi yang pertama, Nabi berikan perumpamaan tentang daunnya sahaja kan? Tapi kalau dalam riwayat yang lain, ada Nabi sebutkan tentang keseluruhan pokok itu. Ya, Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan juga ya hadis ini. Yang mana Imam Al-Bukhari dalam hadis itu, dia kata apa? Nabi SAW bersabda, "Inna minasyajari kama barakatuhu ka barakatil muslim." Sesungguhnya ada sebuah pohon yang mana keberkatannya sama dengan keberkatan seorang muslim. Nabi tak kata daun dia, batang dia, akar dia ataupun buahnya. Tapi Nabi cuma sebut ada sebuah pohon, ada sebuah pokok. Bermakna yang boleh kita fahami keseluruhan pokok yang kita panggil pokok kurma itu, ya. Kenapa? Kita kena tahu kenapa keseluruhan pokok kurma itu. Pokok kurma dia banyak manfaatnya. Okey? Daripada pelepahnya itulah ya, daunnya, buahnya, jantungnya, batangnya. Biji kurma itu sendiri ada khasiatnya.
keseluruhan pokok itu dia memberi manfaat kepada manusia. Orang yang beriman juga begitu. Sebagai seorang yang beriman, kita adalah insan yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab itu bila ada di kalangan Arab Badui datang kepada Nabi, dia tanya kepada Nabi, manusia mana yang paling bagus? Nabi kata ialah, manusia mana yang paling Allah cintai? Nabi kata apa? Mereka yang mana dia beri manfaat kepada orang lain. Orang mukmin yang beri manfaat kepada orang lain. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya, nanti rujuk ya, balik rumah sila rujuk pada bab yang keempat itu, dia ceritakan kepada kita begini, dia jelaskan. Kita, orang yang beriman, manfaat kita ni bukan hanya semasa kita hidup. Tapi bila kita dah meninggal dunia pun kita masih beri manfaat kepada orang lain. Kan? Masa kita hidup ni, bila kita kata kita beri manfaat kepada orang lain, kita buat baik pada orang lain, kita bantu. Bila kita kaya, kita infakkan harta kita, kita bayar zakat. Betul tak? Itu manfaat orang mukmin. Kita ada ilmu, kita ajarkan kepada orang lain. Ini semua adalah manfaat. Apa-apa yang kita ada, kita tak kata milik kita sendiri. Ya, hidup kita, lifestyle kita sebagai seorang Muslim, kena ingat, kita tidak apa perkataan tu? Kita ni tak self-centric. Apa bahasa Melayu tu nak cakap? Tak apalah. nanti boleh cakap. Kita ni tak pentingkan diri kita sendiri, asyik fikir diri sendiri. Tak. Tidak ada sifat ananiyah. Tidak ada sifat keakuan. Ya, apa-apa yang kita ada, selalunya kita akan share dengan orang di sekitar kita. Tak kira daripada sudut apa. Okay, share apa saja yang kita ada untuk beri manfaat kepada orang lain. Hatta bila kita sudah masuk ke dalam liang lahat, begitulah keadaan kita. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata apa? Bila mati anak Adam, terputus semua amalannya melainkan 3. Betul tak? Apa dia yang pertama? Sedekah jariah. Kita sedekah jariah. Kita sedekah, kita dapat pahala. Okey? Dapat pahala. Bila kita meninggal, sedekah itu dia terus berjalan bukan? Contoh sedekah jariah ni ya, kita sedekah bangunan ke apa-apa. Kan? Sedekah bangunan. Bangunan itu digunakan. Sampai bila-bila contohnya. Sampai bila-bila kita mati, bangunan itu tetap ada. Ia terus berjalan. Bangunan itu beri manfaat kepada orang lain. Untuk digunakan. Untuk diadakan pengajian-pengajian dan sebagainya. Sama juga. Yang kedua Nabi kata, selain daripada sedekah jariah, kita ada ilmu yang bermanfaat. Ya, yang kita ajarkan kepada orang lain. Bila kita mengajar, kita ada ilmu, kita berikan apa-apa manfaat dengan ilmu kita ni kepada orang lain, kita mati, orang masih lagi amalkan ilmu kita. Ya? Orang masih lagi ada ilmu itu. Masih disebarkan lagi ilmu itu. Nah, kita ni ada anak, contoh ya, kita sebagai ibu. Kita ada anak kita, jadilah guru pertama bagi anak kita. Ajar anak kita surah Al-Fatihah, ajar Al-Quran, ajar hadis yang pendek-pendek pada anak kita, ajar solat, itu ilmu. Sampai ke mati dia akan buat. Dia akan laksanakan amal ibadah itu, mengalir. Ya, mengalir pada kita bila kita meninggal dunia. Yang ketiga, Nabi SAW sebutkan, ialah anak yang soleh, yang mana dia mendoakan ibu bapanya. Tapi anak soleh ini dia bukan hanya pada doanya. Kena ingat itu. Dia bukan hanya pada doa dia untuk kita. Namun seorang anak yang soleh, bila dia keluar kepada masyarakat, dia menjadi manfaat pada masyarakatnya. Dia buat perkara-perkara yang baik, kita juga kena tempiasnya. Begitulah. Sampai kita meninggal dunia. Selama mana anak itu buat amalan-amalan yang soleh, perkara yang baik, hasil didikan kita tu tadi. Ya, di samping dia mendoakan kita dan doanya sampai kepada kita, kemudian dia juga adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Ia adalah perkara yang tidak memutuskan amal kita. Sebab itu, ia sama macam pokok kurma tu tadi. Kita hidup, kita mati, manfaatnya terus berjalan. Ia tidak terputus. Jadi perumpamaan ini Nabi SAW berikan, ia bukan saja-saja.
Adalah ya perbahasan dan perbincangannya antara 1 dan 2. Namun di situ para ulama mereka tak meletakkanlah yang mana sebenarnya yang paling kuat dan sebagainya. Tapi kita kata keseluruhannya lah senang. Okey, keseluruhannya senang. Untuk kita gabungkan semua berkenaan dengan pokok kurma yang diumpamakan sebagai seorang Muslim. Okey, baik. Habis ya perbincangan berkenaan dengan perumpamaan itu. Terus ya, saya nak masuk sikit pada bab kita yang ke-51. Sebab perbincangannya pun ringkas sahaja di sini. Tadi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di perenggan yang terakhir, dia kata apa? Oleh kerana itu setelah bab ini Al-Bukhari mencantumkan bab lepas bab kita yang ke-50 yang bertajuk malu dalam hal menuntut ilmu. Imam Al-Bukhari dia cantumkan satu bab yang mana tajuk itu orang yang rasa malu bertanya, dia suruh orang lain, wakil. Dia wakilkan orang lain untuk menanyakannya. Okey, babu man istahya fa amara ghairahu bis-su'al. Saya terus ya masuk kepada An Aliyin. Sila ya cari perkataan itu. An Aliyin qala kuntu rajulan madza'an فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. Jadi hadis ini diceritakan daripada Ali, riwayatnya daripada Ali radhiyallahu anhu, ni Ali ibn Abi Talib lah, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami kepada Fatimah. Kemudian di sini Ali dia berkata, aku adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan air madhi. Ya, itu sekarang isunya sekarang Ali ni dia kata dia seorang lelaki yang sering keluar air madhi. Lantas aku suruh Al-Miqdad. Jadi dia nak tanya kepada Nabi tentang isu ini. Tapi dia suruh Al-Miqdad untuk menanyakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab, Nabi di sini maksudnya beliau tu ialah Nabi. Nabi menjawab, dia hanya perlu berwuduk. Itu jawapan Nabi. Kisahnya begini. Ali radhiyallahu an pada masa itu dalam majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak tanya tentang isu diri dia. Yang mana dia ni adalah seorang lelaki yang sering mengeluarkan air madhi begitu. Jadi kalau kita rujuk dalam kitab Sahih Muslim, dia dalam riwayat itu lebih jelas. Kenapa dia tak tanya sendiri? Okey, begini. Dalam majlis ini ada Fatimah, isteri dia sendiri. Jadi dia malu dengan isteri dia. Macam itulah kan. Dia malu dengan isteri dia. Alamak, nak tanya ni kan sebab ia soal hubungan suami isteri. Jadi kalau nak tanya nanti Fatimah terasa pula. Begitulah keadaannya ya. So dia kata aku malu sebab ada puteri Nabi di situ. Maksudnya ada Fatimah di situ. Jadi aku suruh Al-Miqdad untuk tanyakan soalan ini kepada Nabi. Jadi Nabi pun jawablah bila Al-Miqdad tanya untuk keadaan situasi lelaki yang begini bagaimana. Maksudnya kalau nak lebih spesifik lagi, maksud daripada persoalan itu, kalau dia seorang lelaki yang keluar air madhi, dia perlu mandi atau tak perlu mandi? Gitu. Itu sebenarnya yang dia nak tanya. Jadi sebab itu di sini Nabi kata apa tadi? Nabi kata fihil wudu. Dia hanya perlu berwudu. Okey? Dia hanya perlu berwudu. Jika kita rujuk di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Apa yang perlu dibuat oleh lelaki itu ialah dia perlu membasuh zakarnya, kemudian dia berwuduk. Ya, sebab di kalangan para ulama ketika membincangkan tentang madhi ini, ia adalah air yang najis. Jadi perlu dibasuh terlebih dahulu, kemudian ambil wuduk, tak wajib mandi. Jadi jelas di sini dalam perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan keadaan lelaki yang madza ini.
Bukan orang lelaki sajalah, sebenarnya orang perempuan je lebih banyak keluar air madhi daripada orang lelaki. Ya, sebab air madhi ini dia adalah air yang mana keluar bila ada rangsangan. Air mani dan air madhi kedua-duanya berkaitan dengan seksual. Ya, hubungan seks, hubungan badan. Kedua-duanya berkaitan. Cuma beza air madhi lah dia keluar masa mukaddimahnya. Mukaddimahnya keluar masa ketika awal-awal itulah. Jadi sebab itu di sini kebiasaannya kita orang perempuan pun kita tahulah ya, orang perempuan lebih banyak keluar air madhi. Kan? Dia mesti basah. Kalau tak basah susah. Ya, faham ya maksud saya? Orang perempuan bila sebelum dia mengadakan hubungan badan, farajnya perlu basah. Baru selesa keadaannya bila dia berhubungan badan, begitu. Jadi air yang keluar sebelum suami memasukkan zakarnya ke dalam faraj isterinya itu adalah air madhi. Yang mana dia rasa terangsang, dia dah bersedia untuk masuk kepada fasa yang berikutnya. Dia dah bersedia untuk pergi kepada next step tu. Di situ kita kata ia adalah air mani. Jadi kebiasaannya orang perempuan lebih banyak daripada orang lelaki. Itu juga yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab syarahnya. Boleh rujuk, kalau siapa ada kitab syarah Sahih Muslim, boleh rujuk dalam kitab Al-Haid Bab Al-Madhi. Didatangkan hadis ini, lalu Imam An-Nawawi mensyarahkan hadis berikut dengan panjang lebar. Yang mana dia sendiri mengatakan untuk isu ini sebenarnya orang perempuanlah yang lebih banyak mengeluarkan air madhi daripada orang lelaki. Yang senang kita kata kedua-duanya lah, ya, kedua-duanya. Jadi bila berlaku kepada lelaki dan juga kepada wanita, apa yang perlu dilakukan? Adakah kita perlu mandi? Mungkin lepas tu tak jadi nak pergi kepada fasa yang berikutnya ke apa kan? Tiba-tiba je lemak masa tak sempat ke apa nak teruskan. Sekarang dah basah ni. Kita nak buat apa? Basuh faraj kita, lalu kita ambil wuduk. Kerana air madhi itu dia membatalkan wuduk. Okey, kalau dia terkena kepada pakaian, basuh pakaian itu untuk bersihkan. Jadi keadaannya, penyelesaiannya sedemikian. So, daripada perbincangan ini saya nak simpulkannya untuk bab kita yang ke-50. Satu, kita dalam bab belajar agama jangan malu untuk bertanya. Jika pertanyaan itu benar-benar boleh berikan kepada kita dengan jawapan dan solusi, supaya kita tak tersalah beramal dalam agama kita. Okey, itu yang pertama. Kedua, kita lihat begini. Kalau masuk kepada hadis kita yang tadi ya, yang ke-132 tadi, bab yang ke-51. Kalau kita rasa malu nak tanya pada guru, kita ada alternatif. Ya, alternatif lain iaitu kita boleh minta teman kita bantu kita untuk tanya kepada guru. Ataupun sekarang kita ada teknologi dan sebagainya. Mungkin kita malu nanti orang tahu siapa yang bertanya. Kalau kita pas dekat kita punya member pun orang tahu kan siapa tanya kan. Teruk Sakinah, kau dah tanya soalan gitu. Aku tak apalah, asyik baiklah, aku ni dah senior, boleh tanya macam tu kan. Kalau kita rasa kita tak nak orang tahu kita ni siapa dan bagaimana, macam mana rupa kita, jambu ke tak jambu ke apa kan. Kita ni pandai cakap ke tak pandai cakap, kita ada banyak ruangan alternatif yang boleh kita ajukan kepada asatizah. Kita boleh call masjid contohnya kan, tanya dengan ustaz yang bertugas, ustazah yang bertugas, ataupun sekarang ada banyak alternatif melalui email, Facebook, Instagram dan sebagainya yang diadakan ataupun yang disediakan kepada kita. Sila bertanya. Tapi saya nak pesan, jangan jadikan ia ruangan untuk Q&A pada Instagram dan juga FB asatizah kita. Sebab ilmu ini ia perlu dipelajari. Ilmu tak boleh hanya selesai dengan hanya soal jawab. Bimbang bila kita berikan jawapan yang ringkas, disalahfahami lalu diamalkan pun juga jadi masalah. Sebab tu paling baik ialah kita hadiri majlis ilmu belajar. Okey, belajar dengan betul. Kita tahu apa dalilnya, apa hadisnya, dibincangkan dengan panjang lebar hadis itu, kefahaman kita dalam beramal dia jadi cantik. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga ialah perbezaan antara air mani dan juga air madhi. Pada hadis bab yang ke-50, kita bincangkan tentang dengan panjang lebar berkenaan dengan air mani. Air mani kita faham bila ia keluar wajib mandi. Tapi air madhi untuk bab yang ke-51 ni kan,
Kita ada perbincangan berkenaan dengan air madhi. Bila Nabi SAW ditanyakan berkenaan dengan isu ini, Nabi kata cukup bagi dia basuh kemaluannya, kemudian dia pun berwuduk. Tak wajib mandi. Okey, jadi beza antara air madhi dan air mani. Air madhi hanya basuh kemaluan, kemudian kita berwuduk. Tapi kalau air mani, adakah dia boleh terhapus hadasnya hanya dengan wuduk? Tidak. Air mani wajib mandi hadas besar. Jelas ya? Ada apa-apa persoalan sebelum kita tutup kuliah kita pada pagi ini? Saya dah terlebih masa sedikit ini. Ya. Macam mana? Banyak jalan, okey. Oh, kalau kita banyak jalan, okey, ni orang perempuan ya, ada satu isu. Kita ni orang perempuan, kadang kita banyak jalan, kita letih ke apa kan, dia keluar air. Jadi Kak Som tanya itu air apa? Ada di kalangan para ulama menyebutkan ia adalah air wadi. Ya? Lebihan? Keputihan. Keputihan boleh dimasukkan pada kategori al-wadi. Al-wadi, air wadi tu tadi. Al-wadi tu. Minta maaf ya. Kak Zadi dia dah senyum dah. Restoran ni. Okey. Kita ni ada banyak air. Ada banyak air. Minum ialah itu air minum. Ini bukan air minum. Okey, saya bukan air minum. Ini air yang keluar daripada faraj orang perempuan. Okey, tadi kita bincang tentang mani dan juga madhi kan. Kita ada air wadi. Air wadi ni ialah dia selain daripada air mani dan madhi. Sebab kalau air mani dan madhi, ia berkaitan dengan hubungan badan tadi. Ataupun hal-hal yang membuat rangsangan nafsu kita. Ya, kita terangsang. Jadi mani dan madhi tadi. Air wadi ni dia tak ada kena-mengena dengan seks tadi. Okay, dengan rangsangan. Tidak ada kena-mengena. Macam tadi Kak Som kata kalau kita jalan, kita orang perempuan tiba-tiba ada keluar cecair. Kan itu dipanggil sebagai air wadi. Air wadi ini dia keadaannya sama macam air madhi. Kena ambil wuduk. Basuh, ambil wuduk keadaannya. Tadi ada soalan tentang keputihan pula. Ya, macam mana kita ni, saya dapat soalan seperti ni, macam mana kita orang perempuan yang mana dia keputihannya teruk? Ada ya di kalangan mungkin anak kita sendiri kadang-kadang kan dia keputihan tu asyik keluar. Ini cecair penyakit ya. Sila dapatkan rawatan doktor. Jangan jumpa Dr. Sakinah, jumpa doktor medical. Okey, Dr. Sakinah tak jadilah. Dr. Sakinah boleh cakap tentang bagaimana kita ni daripada sudut pengamalan, nak solat dan sebagainya. Jadi kalau kita keputihannya teruk, kalau tak teruk tadi keadaannya sama macam wadi. Ya, basuh, nak solat. Masalahnya sekarang ada orang selalu kata, "Ustazah, saya ni kadang-kadang masa saya tengah solat, keputihan saya keluar." Sebab tadi kita bincang, wadi tadi kan, kalau dia keluar kena ambil wuduk semula. Betul tak? Kena bersihkan. So macam mana sekarang kalau dia asyik keluar? Sebab situasinya penyakitnya teruk. Yang begini, wanita yang begini, kita letakkan ia pada kategori wanita seperti wanita istihadah. Ya, kita pakai panty liner. Okay, panty liner pakai. Masa kita nak solat, wuduk kita hanya untuk solat itu sahaja. Tukar panty liner, ambil wuduk yang baru, solat. Nanti zuhur untuk zuhur. Masuk asar, buat perkara yang sama. Dia keadaannya begitu, sama macam wanita istihadah. Kan wanita kita kalau istihadah, darah istihadah ini darah penyakit, kita kena tukar pad kita, betul tak? Kan every time kita nak solat kena tukar pad, ambil wuduk. Wuduk tak boleh simpan. Sebab keadaannya begitu. Sama dengan wanita yang mana keputihannya teruk. Yang dia setiap kali keluar, kan dia buat apa keluar, nanti dah pergi tandas, dah ambil wuduk, tengah-tengah solat, rukuk, sujud, rasa kan dia keluar gitu ya keadaannya. So, adakah kita nak batalkan solat kita? Tak perlu. Sebab situasi kita yang darurat seperti itu. Okay, keadaannya sama dengan wanita istihadah. Saya harap jelas ya tentang ni. Ya.
Solat sunat boleh. Hanya untuk masa itu saja. Soalan Kak Sam tadi, sekarang kita dah ambil wuduk. Bila dah ambil wuduk, kita solat zuhur contohnya. Lepas tu kita nak solat sunat, boleh ke tidak? Boleh. Untuk wuduk yang itu. Okey, untuk waktu yang itu. Masa yang dekat itu saja, lepas tu sudah habis. Ya, untuk masa itu sahaja. Nanti nak masuk asar, wuduk lagi. Masuk maghrib, wuduk lagi. Namun, panty liner kena tukar. Basuh, bersih-bersih, tukar panty linernya. Baru ambil wuduk. Okey, wuduknya habis sampai situ saja. Jangan nanti maghrib dengan isyak dekat kan? Maghrib dengan isyak dekat. Ustazah boleh simpan tak? Saya sarankan tidak. Ya, wuduk itu. Tak keluar apa-apa Ustazah. Tak keluar apa-apa ya. Terbaik ialah ambil lagi wuduknya. Okey, sebagai jalan kehati-hatian ya untuk kita nak jaga kesahan solat itu tadi. Okey, wallahu a'lam bishawab. Okey, baik muslimah, itu saja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita pada pagi ini. Oh, minta maaf terlupa nak cakap. Kitab kita dah nak habis ya. Okey. Jadi saya sarankan nanti sila dapatkan jilid yang ketiga. Kitab Wuduk. Yang masih lagi kita gunakan kitab Fathul Bari jilid yang ketiga. Kak Zah boleh belikan ke? Kak Zah boleh belikan. Bukan Kak Zah sponsor. Kalau siapa-siapa yang nak minta Kak Nurzah kita ya, saya bagilah dia jadi wakil untuk kelas ini. Mungkin boleh jumpa dengan Kak Nurzah, minta Kak Nurzah bantu untuk order banyak. Ya, jadi mudah bila nanti kita nak berikan lah. Tapi kalau siapa yang lebih selesa untuk beli sendiri, dipersilakan. Mungkin nanti tiba-tiba nak pergi kedai ke apa kan, nak cari buku, jumpa, okey. Sebab kadang-kadang nak beli banyak ni tak ada. So kita kena order dulu. Okey? So bolehlah mula ya Kak Zah. Mulakan misi anda. Mula daripada hari ini. Okay. Baik. Kita tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.